Assalamualaikum, saya Nurul Saidayu dan saya akan menerangkan tentang pengenalan. Dari segi bahasa, bai ialah jualan. Bai juga bermaksud pertukaran harta dengan harta. Perkataan al-bai juga boleh didefinisikan sebagai penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ia merupakan suatu kontrak penukaran yang memerlukan prosedur tertentu sehingga mendapat persetujuan dan mempunyai perjanjian dari kedua-dua belah pihak, iaitu penjual dan pembeli. Manakala al-inah pula bermaksud daripada perkataan Arab, iaitu al-ain yang bermaksud tunai. Bai al-inah dapat difahami sebagai transaksi jual beli dan bukan bermaksud pinjaman. Manakala ada juga pendapat mendefinisikan bai al-inah sebagai pinjaman dalam bentuk jualan. Bai al-inah membawa maksud seseorang menjual barangan kepada seseorang yang lain dengan harga yang maklum diketahui yang ditunaikan selepas 6 bulan secara sekaligus atau secara beransur-ansur. Tidak termasuk ke dalam jual beli al-inah apabila penjual membeli balik daripada pembeli dengan harga yang pertama yang dijualnya kepada pembeli atau lebih daripada harga tersebut. Dari segi istilah, terdapat pelbagai maksud yang berbeza dari segi lafaz yang telah didefinisikan oleh 4 mazhab. Walau bagaimanapun, maksud tersebut membawa maksud yang sama. Mazhab Hanafi mendefinisikan bai al-inah ialah seseorang membeli sesuatu aset dengan harga tertentu secara tertangguh tanpa mendapatkan aset tersebut. Kemudian, pembeli menjual kembali aset itu kepada penjual asal dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Mazhab Maliki mengatakan bahawa bai al-inah ialah penjual membeli sesuatu barang yang diingini oleh pelanggannya dengan pihak lain pada harga tertentu. Mengikut mazhab Maliki, bai al-inah juga dikenali sebagai buyung al-ajil kerana dalam transaksi ini terdapat penangguhan masa dalam pembayaran. Mazhab Syafi'i pula mendefinisikan bai al-inah ialah penjual menjual barang kepada pembeli secara tertangguh dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Kemudian, penjual membeli semula barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah dari harga asal. Assalamualaikum, nama saya Nadia binti Muhammad bin. Hari ini saya akan memberitahukan untuk bahagian saya. Yang pertama, rukun al-bayyinah. Rukun al-bayyinah ini adalah sama dengan rukun jual beli biasa. Namun demikian, terdapat juga perbezaan dalam bilangan akadnya. Dalam jual beli al-bayyinah, terdapat 2 akad jual beli yang berasingan. Mengikut mazhab Hanafi juga, ijab dan kapur sahaja dikira di dalam rukun jual beli. Namun, keradaan antara penjual dan pembeli juga sahaja yang dikira. Manakala rukun lain hanya termasuk di bahagian syarat sah jual beli saja. Jumhur ulama juga telah menetapkan rukun jual beli ini kepada 4 bahagian. Yang pertama, rukun yang berakad, ijab dan kabul, barang yang diakadkan, nilai sebagai alat pertukaran seperti cash. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan syarat rukun jual beli. Syarat rukun jual beli yang terdapat pada 4. Yang pertama, kita akan menerangkan tentang orang yang berakad. Berakad iaitu jual beli oleh anak kecil atau orang yang gila adalah tidak sah di dalam sisi ulama. Al-muta' akid dan berbeza iaitu penjual dan pembeli adalah orang yang berbeza kerana perlu lebih daripada seorang yang terlibat dalam akad. Urus lagi juga perlulah dalam secara sukarela antara pembeli dan penjual. Yang kedua syarat adalah ijab dan kabul, iaitu ijab adalah sesuatu kenyataan penawaran, manakala kabul ialah suatu kenyataan penerimaan dan persetujuan antara kedua-dua pihak. Ungkapan ijab dan kabul perlu diucapkan secara nyata dalam transaksi yang sifatkan mengikat kedua belah pihak. Bentuk syarat seluruh terdiri daripada perbuatan terusan syarat yang difaham oleh orang yang terlibat. Yang ketiga, barang yang dilakukan. Barang mestilah dilakukan. Jika tiada barang, maka tiadalah. Barang tersebut haruslah bermanfaat dan bernilai di sisi syarak. Barang itu juga perlu mempunyai hak milik seseorang terdahulu sebelum diniagakan. Tersebut mestilah boleh diserahkan kepada pemilik baru semasa akad dilangsungkan atau diserahkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Yang terakhir syarat adalah harga barang. Harga sesuatu barang mestilah jelas dan nilainya oleh kedua-dua belah pihak. Namun wang tersebut diserahkan semasa akad berlangsung. Sekiranya bayaran tersebut dibayar secara hutang, ia perlulah pembayaran itu haruslah dijelaskan. Pertukaran mestilah barang yang dihargai oleh seperti
emas, perak, arak, wara, tamar, gandum dan beras. Next, kita teruskan lagi dengan penulisan kajian yang ada di dalam dalil sepekan, iaitu Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan ataupun dikirakan qiraah. Dalam dari Al-Quran dari segi istilah adalah kalam Allah yang mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir dan dikiranya adalah sebagai ibadah jika seseorang kepada ibadah bagi sesiapa yang membacanya. Untuk setiap umat Islam, mereka diwajibkan untuk beriman kepada kitab kerana rukun iman beriman kepada kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Al-Quran adalah juga pelengkap yang ditujukan untuk semua orang Islam beriman kepadanya. Antara dalil yang mewajibkan kita beriman kepada kitab Allah adalah: wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Daripada surah An-Nisa ayat 136. Seterusnya adalah kita kepada dalil sepakati yang hadis. Dari segi hadis bermakna bahasa adalah baharu ataupun khabar ataupun berita. Dari segi istilah ialah setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarakan kepada Rasulullah SAW. Hadis ini merupakan segala apa sahaja yang dinisabkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak kira dari segi perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat fizikal ataupun akhlak dan sirah sebelum dan selepas menjadi Rasul. Ulama usul fiqh mengatakan bahawa hadis ini merupakan sunnah hukum syariat seperti wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Akan tetapi takrif yang diberikan oleh ulama sepakat bahawa hadis lebih dan diberi keutamaan kerana merangkumi seluruhnya daripada kehidupan Nabi kita, iaitu Rasulullah SAW. Ijma' dari segi bahasa ialah berupaya atau kesepakatan yang berlaku untuk lebih satu orang. Dari segi istilah ialah ahli usul memberikan kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam satu masa setelahnya kewafatan Nabi SAW. Pembahagian ijma' terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ijma' qat'i, segala mujtahid bersepakat secara perkataan atau tulisan dan menerangkan segala kefahamannya. Manakala ijma' zanni merujuk kepada ada sebahagian mujtahid yang akan berdiam diri dan tidak menerangkan segala kefahaman, bukan kerana takut, malu atau segan. Qiyas pula, qiyas menurut bahasa Arab ialah menyamakan, membandingkan atau mengukur. Manakala menurut ulama usul fiqh ialah menetapkan hukum sesuatu kejadian atau peristiwa yang tidak besar naznya dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian atau persamaan ilah antara kedua kejadian atau peristiwa. Tetapi secara terminologi ada juga rumusan dari para ulama usul fiqh mendefinisikan qiyas dengan cara persamaan far'u dengan asal dalam hal ilah hukum dan menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, ada atau tidak adanya hukum berdasarkan unsur yang mempersatukan keduanya, baik berupa penempatan maupun peniadaan hukum. Sadr Zara'i pula, Sadr Zara'i merupakan gabungan dua perkataan yang telah disatukan. Maksud sad ialah mengangkat atau menghalang, manakala az-zara'i dari bahasa ialah jamak kepada az-zara'iyah. Menurut ahli usul fiqh, az-zara'iyah adalah sesuatu yang bersambung dengannya yang mengandungi keburukan. Menurut Ibn Qayyim, az-zara'i adalah jalan-jalan kepada sesuatu yang membawa kepada kebaikan yang dituntut dan perkara yang membawa kepada mafsadah iaitu dilarang. Manakala menurut pendapat bahagian Al-Qarafi ialah az-zara'i adalah sesuatu perkara yang membawa kepada penghalang wajib melaksanakannya, membencinya atau sunat melakukannya. Sebagai contoh, jalan yang haram mestilah diharamkan, manakala jalan yang wajib mestilah dilaksanakan seperti haji.
Antara kajian usul fiqh yang berkaitan dengan bayi inah yang akan dibincangkan di dalam sumber-sumber hukum seperti dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati adalah dalil yang disepakati yang pertama yang dibincangkan adalah Allah menghalalkan segala jenis jual beli kecuali transaksi yang mengandungi riba. Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 275. Di dalam potongan ayat Al-Quran di atas menerangkan bahawa setiap transaksi yang berada di bawah kontrak bayi inah ini ialah kontrak jual beli yang sah dan sempurna syarat dan rukun jual beli. Namun bayi inah ini tidak mewujudkan apa-apa transaksi yang melibatkan riba di dalam setiap pertukaran barang dengan wang yang telah dipersetujui bersama oleh penjual dengan pembeli. Mengapa potongan surah Al-Baqarah ayat ke-275 ini menjadikan salah satu yang dirujuk ramai di dalam kontrak bayi inah? Kerana ini tidak mewujudkan langsung riba di dalam proses pertukaran antara barang dengan wang. Hal ini kerana riba hanya terjadi jika seseorang itu ingin menjalankan perniagaan dengan pertukaran antara wang dan wang. Ia boleh membawa riba jika ia tidak mematuhi segala syarat dan rukun yang ditetapkan dalam Islam. Oleh itu, kebanyakan yang menjadikan hukum bayi inah ini menjadi harus dengan rujukan potongan ayat Al-Quran tersebut. Berdasarkan potongan hadis pula daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah melantik seorang lelaki sebagai wakilnya di Khaybar. Lalu dia mendatangi baginda dengan membawa tamar janib. Nabi bertanya kepadanya, "Adakah semua tamar di Khaybar begini keadaannya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak. Demi Allah kami mengambil segantang tamar janib jenis yang baik dengan 2 gantang tamar jam jenis yang kurang baik dan 2 gantang tamar janib dengan ketiga gantang tamar al-jam." Maka berkata Rasulullah, "Jangan kamu lakukan demikian, tetapi juallah tamar al-jam dengan dirham. Kemudian kamu belilah dengan dirham tersebut akan tamar janib." Hadis Nabi yang di atas menerangkan dengan lebih jelas ke atas perbincangan hukum kontrak bayi inah ini kepada harus. Hal ini telah menunjukkan satu kisah dari Nabi. Ketika itu Nabi telah menegahkan wakil Khaybar untuk menukarkan tamar al-jam kepada tamar janib. Ianya kerana Nabi ingin penjual menghabiskan dahulu tamar al-jam, setelah dapatnya dirham, maka baru menjualkan tamar janib. Dari kisah penjualan ini, Nabi ingin menyelesaikan masalah untuk mendapat tamar janib yang jenis baik. Hadis ini ingin memberitahu bahawa baginda ingin transaksi itu dapatkan buah tamar janib bukan sekadar jual beli antara pihak pembeli atau pihak ketiga sahaja. Apabila manusia sangat bakhil dengan dinar dan dirham dan berurus niaga secara al-inah serta mereka mengekori ekor-ekor lembu lalu meninggalkan jihad fisabilillah, nescaya Allah akan menurunkan bala ke atas mereka dan dia tidak akan mengangkatnya daripada mereka sehinggalah mereka kembali kepada agama mereka. Hadis ini pula menerangkan bahawa jika manusia mengejarkan harta benda atau kemewahan sehingga terjebak di dalam urusan jual beli bayi inah, maka Allah SWT akan terus menurunkan bala ke atas mereka. Jadi dalil ini boleh juga menegakkan dalil pengharaman ke atas kontrak bayi inah tersebut. Apabila penjual dan pembeli tidak terikat dengan segala syarat dan hukum yang ditetapkan di dalam Islam, maka segala transaksi di dalam jual beli bayi inah itu menjadi haram. Oleh itu, mereka perlu melakukan taubat nasuha sepenuh hati kepada Allah SWT. Seterusnya, kita mempunyai kias. Berdasarkan pemahaman kias yang berada di dalam slide ini, bahawa perkataan Aisyah itu membuatkan sahabat kami terdiam lalu ia tidak berkata-kata agak lama. Kemudian setelah dia menerima kata-kata Aisyah itu, lalu ia berkata, "Apakah pandangan puan jika saya hanya mengambil modalku sahaja?" Lalu Aisyah membacakan firman Allah yang bermaksud, "Maka sesiapa yang telah didatangi akan peringatan daripada Tuhannya, lalu ia berhenti, bermaksud meninggalkannya, maka baginya adalah modalnya dan urusannya adalah diserahkan kepada Allah." Akan tetapi, Al-Imam Syafi'i telah menyatakan bahawa perbuatan Sayyidatina Aisyah kepada Zaid itu bukan masalah di dalam jual beli, tetapi masalah waktu pembayaran yang tidak ditentukan dan bertangguh dari masa yang telah ditetapkan. Oleh itu, akta itu tidak dijadikan hujah sumber kepada hukum mengharamkan bai' al-inah. Bukan itu sahaja, malah kita mempunyai ijma'
Melalui perbincangan hukum dengan 4 ulama mazhab, setiap mereka menjelaskan berbeza-beza pendapat tentang jual beli bail al-inah ini. Mazhab Hanafi, mereka mempunyai 2 pendapat yang berbeza. Yang pertama itu adalah pendapat Abu Yusuf menyatakan bahawa ianya adalah harus, sah dan tidak makruh. Ianya kerana niat yang dimulakan itu adalah utama yang dapat pahala dan tidak terjerumus pada riba. Manakala Muhammad bin Abu Hasan menyatakan bahawa ianya adalah makruh kerana beli barang kembali kepada pemilik asal itu. Tapi jika barang itu tidak menjual kepada pemilik asal, akan bertukar menjadi makruh tanzihim. Manakala mazhab Maliki meletakkan hukum bail al-inah adalah tidak harus. Manakala mazhab Hanafi pula meletakkan sebagai hilah kepada riba. Disebabkan itu, mazhab ini menolak keharusan bail al-inah. Akhir sekali di bawah mazhab Syafi'i pula, hukum menjual cara tunai dan beli dengan harga yang lebih tinggi ini dengan secara tangguh adalah harus. Jumhur ulama dari mazhab Syafi'i ini mengharuskan jual beli walau tersebar dan tidak prinsip di dalam negaranya. Sekali, kita mempunyai kaedah Sa'd ad-Dar'i. Menurut Imam As-Satibi, kaedah Sa'd ad-Dar'i baik inah ini adalah haram. Ia dijadikan haram di dalam kaedah ini kerana ia satu alasan aplikasian baik inah ini bertujuan dan berniat untuk mendapatkan tunai secara menghalalkan riba. Jadi baik inah ini diharamkan kerana ada pendapat hukumnya tidak disertai dengan niat yang fasik secara jelas. Di dalam mazhab Maliki dan juga Hambali bahawa transaksi ini adalah batal kerana akad itu sendiri dikira sebagai dalil yang menunjukkan wujud niat riba. Imam Abu Hanifah juga menganggap jualan itu batal tetapi bukan berasaskan Sa'd ad-Dar'i, tetapi ke atas harga bagi jualan pertama yang belum dibayar, maka jualan pertama itu tidak sempurna dan tidak sah untuk barang itu dimiliki oleh orang yang tidak dimilikinya. Walau bagaimanapun, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa transaksi itu tergolong dalam akad yang sah dari segi hukum dianawi. Pendapat beliau hanya melihat dari segi lahiriah sahaja. Ianya haram sehingga wujudnya ada kasat riba yang diharamkan di IB. Akhir sekali kesimpulannya, bail al-inah dapat difahamkan sebagai transaksi jual dan kemudian membeli semula sesuatu aset antara dua pihak untuk mendapatkan tunai. Jual beli ini melibatkan dua akad yang berbeza ke atas aset tersebut. Harga dalam jual beli ini pula berbeza, iaitu harga jualan pertama lebih rendah daripada harga jualan yang kedua. Hal ini kerana jual beli yang pertama dibayar secara tunai, manakala harga jualan yang kedua dibayar secara tangguh atau insurans. Konsep ini sebenarnya bukan berhajat kepada barangan tetapi bertujuan untuk mendapatkan pinjaman wang. Sehubungan itu, terdapat dua pendapat mengenai hukum mengaplikasikan bail al-inah dalam kalangan ulama. Pendapat pertama mengharamkan bail al-inah kerana majoriti dari golongan mereka berpendapat bahawa bail al-inah adalah hilah kepada riba. Manakala pendapat yang kedua pula mengharuskan bail al-inah kerana mereka berpendapat masalah al-inah tidak disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Rasulullah. Secara khusus, mereka yang mengharuskan bail al-inah berpendapat selagi jual beli tersebut tidak bersyarat untuk menjual balik barang tersebut kepada pemilik asal, maka ia adalah harus. Oleh yang demikian, konsep bail al-inah yang dilaksanakan di Malaysia adalah diharuskan oleh ulama Syafi'i kerana ia bukan suatu hilah untuk menghalalkan riba tapi salah satu cara untuk memudahkan para pelanggan bagi mendapatkan mudah tunai dengan segera secara Islam.